Sekarang kita sambung menyelesaikan masalah gabungan transformasi. Okey, kita tengok yang ini. Okey, biasanya kalau soalan SPM yang sebelum ini dia ada bahagian A, dia ada bahagian B. B tu boleh jadi B1, B2 ataupun dia A, B dan C. Tapi biasanya kita akan pakai yang B1, B2. Disebabkan sebenarnya, okey, bahagian yang A itu biasanya dia akan berikan awak dia punya objek dan juga apa transformasi yang awak kena lakukan. So dia akan kata lakukan transformasi sekian-sekian, jadi awak kena buat dan bagi koordinat bagi image dia. Sebagai contoh, katalah dia akan pergi bagi P adalah untuk pantulan. Okey, Q adalah untuk putaran. Okey. So, dia akan bagi katalah dia letak titik, dia bagi T. Okey, lakukan transformasi P, iaitu pantulan pada garis. Okey, katakan garisannya ini. So, awak kena buat je pantulan dia. Okay, awak kata jadi kedudukan dia adalah pada -2, 4. Okay, itu A1. Lepas tu dia bagi lagi A2. Dia kata suruh buat putaran 90 darjah pada pusat. Okey, katakan dia pada pusat O tu, betul dia punya pusat putaran dia 90 darjah ikut arah jam untuk titik T juga. So, awak kena buat. Ni, ikut arah jam putarlah. Jadi awak dapat jawapan dia berapa, baca koordinat. So, bagi lagi lah. Itu untuk A2. Okey, katakan, lepas tu dia akan bagi A3. Biasanya markah ni akan 1, 2, 3, 4 macam tu lah, lebih kurang. Ada 3 ke 4 markah macam tu. Okey, markah yang soalan seterusnya, dia pergi kata, dia nak lakukan transformasi gabungan QP untuk titik T. So, maksudnya QP, jadi awak akan buat P dulu, pantulan. So, bila awak dah ni, kata ni garis pantulannya, awak dapat kat sini. Okey, daripada sini yang awak akan putarkan. Dapat jawapan dia dekat sini. Baca koordinat. Okey, itu kalau bagi tentang, itulah. Kalau katalah saya pergi bagi, okey, translasi. Kita ingat, recall je balik. Kalau translasi, katalah translasi saya adalah 3 - 2. Okey, nilai yang di atas ialah A, yang ini B. Nilai A adalah untuk pergerakan ke kiri ke kanan. Kalau dia positif, dia gerak ke kanan. Kalau negatif, gerak ke kiri. Nilai B yang di bawah adalah untuk pergerakan atas bawah. Sebagai contoh, kata tu 3 - 2 kan. Okey, katakan untuk titik, masih lagi saya pakai titik T. So, kalau 3 positif, bergerak 3 kali ke kanan. So, 1, 2, 3. Okey. Kemudian dia kata -2. Maksudnya turun 2 ke bawah. 1, 2. Okey. Jadi dekat sini dia punya koordinat baru dia. Okey, boleh. Itu bahagian A dia. Bahagian B, biasanya selesaikan masalah. Dia memang yang pertama awak kena huraikan yang kita belajar tadi. Okey, perihalkan transformasi itu sama ada dia pantulan ke, putaran ke, translasi ke ataupun dia pembesaran. Okey, dengan poin-poin dia apa. Okey, kemudian awak kena selesaikan masalah ada melibatkan pengiraan. Yang pengiraan ini dia memang melibatkan formula, dia melibatkan pembesaran iaitu dia punya luas. Iaitu di sini awak memang kena ingat yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu luas image sama dengan skala faktor kuasa 2 darab dengan luas objek. Okey, untuk huraian saya nak ingatkan sekali lagi. Kalau awak tak ada idea apa-apa, kedua-dua ni awak boleh letak je kata dia adalah pembesaran pun dah cukup. Okey, tapi dalam contoh ini, okey, sebab dia kata ABCD ialah image bagi PRTU. Okey, cikgu clearkan sikit ya. Okey, dia kata ABCD adalah image PRTU. Okey, maksudnya daripada dia besar ni jadi kecil. Okey, so kalau awak tengok dia ada objek yang tengah-tengah dia, image di tengah. Maksudnya daripada dia besar, dia jadi kecil, lepas tu baru dia putar. Okey, jadi sebab tu dia kata, okey, V ialah pembesaran pada pusat 01 dengan faktor skala 1/3. Okey, dan U dia ialah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 36.
Bab ni kalau awak tak faham macam mana nak buat, tu saya kata paling kurang awak just letak teka yang ini awak kata dia adalah pembesaran, yang ini pun pembesaran. At least awak akan dapat 1 markah. Okey, bahagian B dia suruh selesai. Dia kata diberi luas pondok pemerhatian ABCD ialah 4.5 meter persegi. Hitung luas dalam meter persegi kawasan berwarna. So dia guna formula luas image sama dengan scale factor dengan luas objek. So dia ganti. Okey, sebab dia kata ABCD tu memang adalah dia punya image. So 4.5 sama dengan scale factor memang awak dah kira ni tadi 1/3 kuasa 2 darat dengan luas PRTU. Awak memang nak cari benda tu lah. Okey. So dapat dia punya ni 40.5 meter persegi. So luas kawasan berwarna adalah kalau awak tengok ini dengan sini sama. Betul? Jadi dia tolak je 40.5 tolak 4.5 dapat 36 meter persegi. Okey, so boleh jawablah. Lihat. Okey, dan kemudian kita masuk sikit, ada sedikit lagi bahagian terakhir dalam bab ini iaitu terselasi. Okey, pertama objektifnya adalah menjelaskan maksud terselasi dan kemudian mereka bentuk terselasi melibatkan transformasi isometri. Okey, terselasi ialah pola bagi bentuk berulang yang memenuhi suatu satah tanpa ruang kosong atau pertindihan. Okey, dia ada ni contoh terselasi. Ini terselasi yang terdiri pada segitiga sama sisi. Okey, cuma dia pakai gabungan warna. Tapi maksudnya bentuknya sama dan dia hanya kejap dia hala ke atas, kejap dia hala ke bawah bentuk segitiga itu. Yang kedua adalah terselasi yang terdiri pada rhombus. Okey, rhombus segi 4 sama sisi. Okey, nampak dia susun ni. Ada yang kat bahagian atas dia, betul yang tepi sini. Okey, jadi bentuk macam tu. Lepas tu ada lagi juga terselasi yang terdiri pada gabungan segi 4 sama dan oktagon sekata. Okey, maksudnya terselasi ni walaupun macam ni kan tadi awak tengok, ingatkan satu bentuk tu saja diulang-ulang bentuk, cuma dia letak pada bentuk arah yang berbeza-beza. Okey, tapi sebenarnya dia boleh gabungan antara dua bentuk, 3 pun boleh, asalkan dia ada nampak berlaku pengulangan. Maksudnya kalau contoh ni kan awak nampak, okey ni petinya dia ada berulang. Kecuali kalau awak kata okey ini semua tak ada, ni tak ada, tiba ada ni je satu. Okey, itu bukan terselasi. Okey, contoh kita tengok dia kata tentukan sama ada setiap bentuk berikut merupakan suatu terselasi. Okey, yang ini dia merupakan terselasi sebab dia terdiri daripada pentagon sahaja. Okey, untuk B, ini yang saya nak sampaikan. Dia kata ini bukan terselasi sebab yang ini ada satu, dia tak berulang. Kalau dia berulang baru dia akan jadi terselasi. Okey, yang ini adalah terselasi. Walaupun dia gabung ada banyak, awak tengok ada segi 4, ada segi 3, adanya bentuk macam rhombus tu semua kan. Tapi sebab dia berulang. Yang ini pun adalah terselasi. Merupakan terselasi daripada corak yang berulang tanpa pertindihan. Okey. So contoh yang seterusnya. Okay, ini untuk penyelesaian masalahnya. Rajah di bawah menunjukkan suatu bentuk terselasi yang terdiri daripada segi 3 sama sisi yang dihasilkan dengan transformasi isometri. Okey, sebab ni kenapa tahu terselasi ni boleh masuk dalam bab ni? Disebabkan terselasi ni sebenarnya adalah dia bila dia kan tadi awak ada belajar 4 transformasi tu tadi, iaitu translasi, putaran dan pantulan. Okey, dia punya bentuk dia tetap sama. Pembesaran tu je bentuk dia, saiz dia akan jadi berubah. Bentuk sama tapi saiz dia berubah. Okey. So biasanya untuk terselasi ni dia banyak gunakan konsep pantulan. Okey, sebab bila pantul macam ni, okey ni garis kalau yang ni ke sini, ni garis pantulan dia. Kalau daripada sini ni ke sini, ini garis pantulan dia. Okey, ataupun melibatkan juga dia boleh juga pasal putaran. Okey, sebab tu ini soalannya dia kata rajah di bawah menunjukkan suatu bentuk terselasi yang terdiri daripada segitiga sama sisi yang dihasilkan dengan transformasi isometri. Nyatakan transformasi yang terlibat untuk menghasilkan bentuk Q daripada P. Okey, bentuk Q daripada P. So pertama awak boleh kata sama ada di bawah pantulan pada garis BC. Okey, ni. Atau dia kata putaran 60 darjah ikut arah jam pada pusat B. Tapi kalau awak tak guna ni, biasanya nak buat apa susah nak fikir pasal putaran. Lebih bagus kalau kita kata pasal pantulan. Okey, B dia kata bentuk R daripada bentuk Q. R daripada Q. So, garis pantulan ni. Iaitu BD.
Okey, kemudian bentuk S daripada P. S daripada P. So, ini garis pantulan dia, iaitu daripada garis pantulan AB. Faham tak? Okey, so inilah awak. Tolong jawab. Okey, itu sahaja. Terima kasih.